Qala musannif rahimahullahu ta'ala, maka mendapat ia redha dan kurnia Tuhannya. Bagaimana ia boleh dapat redha dengan kurnia Tuhannya? Sebab dia tadi telah redha dengan tadbir Allah. Dia meninggalkan akan tadbir dan ikhtiar. Maknanya, setiap perkara yang berlaku tidak ada persoalan, rungutan dalam diri dia. Setiap takdir Allah yang berlaku ke atas dia, tak ada takdir dia lagi. Sebab itu orang yang redha ini, dia tidak langsung merungut. Sifat orang beriman ni dia tak ada merungut. Sifat orang kafir, kaum Bani Israel, dia sentiasa merungut. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Kenapa orang beriman tak merungut? Walaupun rupanya itu bukan rupa takdir yang baik. Sebab dia dah pegang, datang daripada zat yang maha baik, mesti baik. Datang daripada zat yang maha sempurna, mesti sempurna. Jadi bila dia berpegang, Allah ini zat yang maha baik. Jadi zat yang maha baik takkan nak bagi kita perkara yang tidak baik. Kerana dia datang daripada zat yang maha baik. Saya sakit ustaz. Pada orang mukmin sakit itu baik. Kenapa baik? Kerana sayang Allah. Dengan Allah mengkifarahkan segala dosa kita untuk dikeluarkan kita, dipadamkan nama kita daripada nama ahli neraka Allah. Baiknya Allah. Sebab janji Nabi macam tu. Dibagi kita balak. Kenapa diuji kita? Diuji kita sebab dengan kesilapan kita yang pernah kita lupakan. Fitrah manusia dia selalu melihat kebaikan dia. Aku pernah buat ini, aku pernah buat ini, aku pernah buat ini. Tetapi dia jarang menyebut aku pernah buat jahat ini, aku pernah buat salah ini, aku pernah buat salah ini. Ini fitrah manusia. Tetapi pada Allah, Allah tidak melupakan kesalahan kita. Kiraman katibin. Kita melupakan kesilapan kita. Tetapi pada Allah tidak. Lalu diberi kita ujian demi ujian. Kerana apa? Kerana kasih. Kerana sayang. Saya tak buat silap. Ada orang yang semayang pun silap. Ada orang yang puasa pun silap. Kenapa Ustaz cakap orang puasa pun silap? Sebab Nabi cakap ada orang puasa silap. Iaitu ada orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga. Dia tak dapat apa yang diperuntukkan oleh Allah. Silap. Silap itu bukan pada kita. Tetapi silap itu pada Allah. Pada kita betul. Kita bangun sahur. Tepat pada waktu maghrib kita buka puasa, tak silap. Tetapi pada Allah kita silap. Kita silap. Kita silap. Sah pada fiqh, tetapi tidak sah pada Allah. Pada fiqh sah, tetapi pada Allah tidak sah. Bagaimana pada Allah tidak sah? Sebab setiap perkara yang kita buat telah ada peruntukan. Orang sabar, ini peruntukannya. Orang salawat, ini peruntukannya. Orang taubat, ini peruntukannya. Orang alim, ini peruntukannya. Orang ilmu, ini peruntukannya. Tetapi kita tak dapat apa yang diperuntukkan oleh Allah. Contoh, orang takwa, peruntukannya apa? Orang yang takut kepada Allah, Allah bagi jalan kelepasan. Kita datang masalah, lepas tak? Kita melepaskan masalah kerana melihat yang ini daripada ketentuan Allah. Orang yang bertakwa peruntukannya apa? Min haitsu la yahtasib. Iaitu satu corner yang tak masuk di akal. Rezeki yang tak disangka-sangka ini maksudnya rezeki yang tak sampai akal.
Macam mana rezeki yang tak sampai di akal? Kerana dia datang daripada zat yang tak sampai di akal. Lan taqdirahu qadrahu. Kau takkan sampai akal untuk memikirkan tentang zat Isra Mi'raj sampai akal, tuan-tuan. Kerana dia datang daripada zat yang takkan sampai pada akal kita kalau kita fikir. Lan taqdirahu qadrah. Kita sampai di akal. Seseorang yang memberi kepada kita, kita dapat cari mana puncanya, ini puncanya, ini puncanya. Boleh lagi sampai akal tembus sehingga kita dapat jawapan. Ini hebatnya Allah. Maka apabila kita redha dengan segala takdir Allah sebagai hamba Allah. Tuan-tuan, apa lagi? Redha bi redha. Redha bi redha, tak ada apalah, tuan-tuan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabba. Allah redha, dia redha dengan Allah, Allah redha dengan dia. Siapa dia? Orang yang takutkan Allah. Allah takut ini bukan jadi takut buat baik tinggal buat jahat dah. Jadi takut apa, tuan-tuan? Takut Allah tidak Allah. Aku buat ni Allah redha tak? Aku mengajar ni Allah redha tak? Tang mana? Jika aku mengajar ni Allah tidak redha, innamal a'malu binniyat. Kenapa kau datang duduk depan pasal apa ni tadi? Kau jumpa orang sini kenapa? Kau tak boleh tipu Allah, kerana Allah itu tahu apa yang di dalam batin kau. Kau buat ni kenapa? Kau buat ni kenapa? Allah redha tak? Kena tanya diri kita. Aku buat ini kerana apa? Jika engkau buat selain daripada Allah, Allah tak redha. Mana Allah tak redha? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Syirik Allah tak redha. Dalam hati tak boleh dua kasih. Dalam hati tak boleh ada dua sebab. Allah tak redha. Kau kata kau sayang aku, tapi kau sayang juga makhluk aku, bukan kerana aku. Kau kata kau buat kerana aku, tapi kau buat kerana selain aku, iaitu makhluk aku. Menerima anugerah tidak salah. Menerima anugerah tidak salah. Itu dia. Sebab kita nak balik bersih. Macam mana kita datang dulu bersih. Mana ada syirik, tuan-tuan? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Aku ni Tuhan kau ke? Tak, Allah tanya kepada kita. Ya Allah, ya. Tak ada ragu langsung. Langsung tak ragu. Ya Allah. Tak ada. Ya ke tidak? Ya ke tidak? Mana ada? Ya, kita kata. Ketika dalam dunia, kenapa kita jadi ragu? Sebab cermin hati kita mula berpaling. Hati kita telah berpaling daripada Allah. Apa yang telah memalingkan kita? Makhluk di sekeliling. Dunia. Mula kita lupa dia. Makhluk. Mula kita lupa dia. Makhluk tak salah, dunia tak salah. Tetapi yang salah, dunia dan makhluk yang menjauhkan kita dengan Allah. Itu Nabi kata, makin sayang makhluk, makin sayang dunia, makin susah nak mati. Makin sayang akhirat, makin sayang dunia dan makhluk, makin susah nak balik. Kita tak nak balik. Tak nak balik. Pasti balik.
Jamaah Padang Midin ni pun saya tengok dalam media masa Padang Midin, Facebook Padang Midin, sorang. Saya nak datang tak boleh. Cuma perasaan sedih saja yang bila lihat gambar-gambar arwah ini pergi sorang-sorang. Orang yang pernah bersama-sama dengan kita, Allah panggil sorang-sorang. Dan akan sampai giliran kita. Akan sampai waktu kita. Bila kita tak tahu. Cuma kita berharap supaya kita balik ini dalam keadaan Allah itu musannif suruh kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Hari-hari kita cakap dengan ya Allah aku redha dengan kau. Ya Allah aku redha dengan kau. Kena ulang-ulang tuan-tuan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tapi perkara ini semua berpunca daripada qalbun yang salim. Qalbun yang sejahtera itu didapat dengan qalbun yang bersih.